qawli amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi majlis pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Afnan, yang juga merupakan Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia sahabat saya Saudara Amir bin Ghazali, selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Pulau Pinang, AMK Negeri Pulau Pinang, bersama dengan rakan-rakan Said Mikail, Syausahi AMK Negeri Pulau Pinang dan pimpinan-pimpinan yang lain. Yang berbahagia, yang berhormat YB Raya, yang merupakan adun Seri Delima, yang insya-Allah akan bersama-sama dengan kita pada malam ini menghangatkan pentas pemuda pada malam ini, yang merupakan naib Ketua Deksi Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizat Syauqi, yang merupakan adun Bukit Lada, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman, merangkap naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, staf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri, pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan Pakatan Rakyat, tidak dilupakan kepada anggota keselamatan, anggota unit amal, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripada Allah, dengan limpah kurnia dan juga dengan hidayah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengizin untuk kita mengadakan program ceramah pada malam ini bersempena dengan jamuan Aidilfitri yang diadakan pada petang tadi, yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. Walaupun hari ini tuan-tuan kita telah masuk bulan Zulkaidah. Hari ini 1 Zulkaidah, malam ni kita telah melangkah masuk ke malam yang kedua daripada bulan Zulkaidah. Bulan Syawal telah pun berlalu meninggalkan kita kesemuanya. Tuan-tuan, roh, semangat, penghayatan Syawal, bulan kemenangan para umat Islam, bulan yang menghubungkan rahim sesama kita, bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Kita terus perhebatkan. Alhamdulillah pada petang tadi Dewan Pemuda PAS berjaya mengadakan jamuan Aidilfitri. Walaupun saya tidak sempat untuk bersama-sama dengan di dalam majlis tersebut. Oleh kerana pada pagi tadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu mesyuarat Dewan Pemuda PAS Pusat yang berlangsung, yang diadakan di Gua Musang, bersempena dengan persiapan kita menghadapi Pilihan Raya kecil N45 Don Galas. Kita berada di sana tuan-tuan sehingga sampai pukul 2 petang. Dan pada pukul 2 petang saya terus bertolak balik ke Pulau Pinang. Alhamdulillah, sampai tadi tuan-tuan makanan, minuman kesemuanya telah selesai. Alhamdulillah, kesemuanya habis. Tuan-tuan kita berpuas hati, alhamdulillah jualan yang kita sediakan dapat dinikmati, dimakan bersama-sama. Dan Allah beri kesempatan kepada saya pada malam ini bersama-sama dengan pemuda-pemuda Pakatan Rakyat untuk memanaskan pentas pidato kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita semua sedia maklum, lebih-lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang beragama Islam, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan walaupun Ramadan telah pun berlalu meninggalkan kita semua, walaupun Syawal telah berlalu meninggalkan kita semua, Ramadan sebagai bulan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, walaupun Ramadan berlalu, walaupun Syawal berlalu, kekalkan insya-Allah semangat ketakwaan kita, ketundukan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang diperintah oleh Allah, kita bersedia melaksanakan dengan kita mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, dan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita digolongkan dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Bulan Syawal, bulan kemenangan para umat Islam. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita berpuasa, kita tunduk kepada perintah Allah, kita berjaya. Dan ketika mana kita merayakan Aidilfitri juga, kita kena ingat perayaan Aidilfitri juga adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari kebesaran dalam Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintah. Setelah Allah memerintah kepada kita berpuasa, maka Allah taala juga telah berfirman, "Walitukmilul 'iddah."
wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila kamu telah menyempurnakan berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, maka hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila tibanya hari lebaran, masuknya malam 1 Syawal, di pagi 1 Syawal, hari raya Aidil Fitri, seluruh umat Islam di mana-mana sahaja mereka berada, mereka akan melakukan kalimah takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Tuhan yang membesar. Jangan hanya pada hari raya saja kita membesarkan Allah, sedangkan hari-hari yang lain kita melanggar, kita menentang hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tibanya bulan Zulqa'dah ni tuan-tuan, bulan yang ke-11 dalam takvim Islam, Allah Taala telah memerintah pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang lain. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah merupakan bulan haji yang kalau kita mengimbas kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-10 Hijrah, dalam bulan Zulqa'dah inilah, di pertengahan Zulqa'dah inilah, tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah bermusafir, keluar daripada Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dengan tujuan untuk menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, menunaikan haji yang disebut dengan Hajjatul Wida, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tahun itulah apabila berakhirnya haji yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi balik 3 bulan selepasnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Nabi berada di bumi Makkah, ketika mana Nabi mengerjakan haji yang terakhir, Nabi berwukuf di padang Arafah pada tarikh 9 Zulqa'dah, pada 9 Zulhijjah. Nabi dan seluruh para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwukuf di padang Arafah. Maka di padang Arafah itulah menyaksikan ayat yang telah dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang menegaskan bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi sememangnya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, kedatangan Islam, kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sendiri oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Maka pada tarikh 9 Zulhijjah, ketika mana Nabi berwukuf di padang Arafah, Jibril turun dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam telah dilengkapkan oleh Allah. Islam agama yang sempurna. Sebab itu kita wajib berpegang dengan Islam dalam semua aspek kehidupan kita, baik ibadah, baik muamalah, baik jenayah, apa saja tuan-tuan, kita wajib berpegang dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam. Karena sememang Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah lengkapkan dan aku telah percukupkan nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha kata Allah Islam itu sebagai cara hidup kamu. Inilah yang kita pegang, inilah Islam yang kita anuti hari ini. Malangnya tuan-tuan, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah kembali ke rahmatullah, dan apabila kerajaan Islam yang diasaskan oleh Nabi kita disambung oleh Khulafa Ar-Rashidah, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh, maka beralih pula permintaan Islam kepada kerajaan Bani Umayyah. Jatuhnya kerajaan Bani Umayyah tahun 132 Hijrah. Naiknya kerajaan Abbasiyah. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 656 Hijrah. Umat Islam kehilangan khilafah. Tetapi mereka tidak mendiamkan diri, mereka terus berjuang, mereka terus berjihad, mereka terus mengembangkan ajaran Islam. Akhirnya Islam berjadi tegakkan semula
apabila munculnya kerajaan Utsmaniyah di Turki, tuan-tuan. Malangnya akibat kelalaian umat Islam, akhirnya kerajaan Utsmaniyah di Turki juga berjaya digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Dan semenjak daripada tarikh itulah seluruh bumi umat Islam telah dijajah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah negara kita. Sebab itu hari ini tuan-tuan kita mengajak umat Islam supaya kembali balik pada Islam. Tapi malangnya tuan-tuan ada di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa kita sendiri yang tidak mau kembali pada Islam. UMNO tuan-tuan, walaupun dia kata dia Islam, tetapi mereka tidak beriman dengan kesemua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam soal ibadah mereka mengambil cara Islam. Mereka semayang berdasarkan apa yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berpuasa juga tuan-tuan, tidak makan, tidak minum di siang hari. UMNO pun puasa tuan-tuan, tidak makan, tidak minum di siang hari. Mereka mengerjakan haji, sanggup menghabiskan duit. Tetapi dalam hukum-hukum yang lain, mereka telah mengenafikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Allah Taala telah menegaskan, apakah kamu beriman, kata Allah, dengan separuh, dengan sebahagian daripada Al-Quran? Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kamu wahai umat Muhammad, apakah kamu wahai manusia beriman dengan separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur dengan separuh yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang kufur dengan kitab Allah. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian illa khizyun fil hayatid dunya. Melainkan Allah hina mereka ketika mana mereka masih hidup di atas bumi Allah SWT ini, tuan-tuan. Hari ini kita melihat UMNO berada dalam keadaan pergolakan yang berlaku, dalaman mereka, tuan-tuan, mereka bermasalah. UMNO hari ini, tuan-tuan, memang parah dengan penyakit-penyakit kronik, tuan-tuan, yang telah merebak. Dan kita yakin insya-Allah rakyat sudah sedar, rakyat sudah melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh UMNO, tuan-tuan, semenjak daripada negara kita mencapai kemerdekaan hingga sampai ke hari ini, tuan-tuan. Negara kita diperintah oleh UMNO, Barisan Nasional. Dan UMNO, tuan-tuan, telah menyalahgunakan kuasa, menindas rakyat, menggubal akta-akta yang zalim, tuan-tuan, akta ISA dan sebagainya. Mereka menyalahgunakan kuasa, tuan-tuan. Wang rakyat dihabiskan, mereka tidak membela rakyat, mereka tidak prihatin dengan nasib rakyat. Akhirnya, tuan-tuan, pada pilihan raya yang lepas, pada raya ke-12, tuan-tuan, kita melihat gelombang tsunami berlaku, bagaimana rakyat telah menolak perencanaan UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan. Khususnya di negeri Kelantan yang kita kekal pemerintahan 20 tahun di bawah pemerintahan Tok Guru kita, Yang Mulia Abdul Aziz Nikmat. Kita berjaya menguasai Kedah, Pulau Pinang, Perak seketikanya, tuan-tuan, yang akhirnya dirampas dengan cara yang biadab oleh UMNO Barisan Nasional. Jatuhnya kerajaan Kedah Raya di Perak, tuan-tuan. Kita menguasai Selangor, tuan-tuan. Rakyat melihat. Dan sebab itu hari ini kita melihat, tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional mereka memainkan isu-isu yang boleh menimbulkan ataupun yang boleh menarik perhatian. Mereka mengharapkan rakyat bersimpati dengan mereka. Mereka main isu-isu, tuan-tuan, untuk mengembalikan semula kuasa mereka, pemerintahan mereka di peringkat pusat, di peringkat negeri-negeri. Mereka kacau, tuan-tuan, kerajaan negeri-negeri Selangor, negeri Kedah, Pulau Pinang ni, tuan-tuan, tak terlepas dengan isu. Lepas satu isu, timbul satu isu. Lepas satu isu, tuan-tuan, timbul isu yang dimainkan oleh mereka semata-mata untuk meraih sokongan daripada rakyat bawahan, tuan-tuan. Tapi kita yakin insya-Allah rakyat sedar dan rakyat tidak akan memberi lagi sokongan kepada mereka telah melihat apa yang telah dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional semenjak daripada mereka menguasai memerintah negara kita semenjak daripada kemerdekaan lagi, tuan-tuan. Mereka mainkan isu yang diantaranya isu yang dimainkan oleh mereka, tuan-tuan, seolah-olah apabila jatuhnya negeri-negeri, beberapa buah negeri ke tangan kepada rakyat, tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa orang-orang Melayu hari ini hilang kuasa. Hari ini orang-orang Melayu hilang kuasa, nak mengembalikan kuasa semula. Maka mereka minta rakyat memberi sokongan pada UMNO Barisan